KPM. Didik TV KPM. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jami'il musyahidin wa mustami'in al-kiram, khususan li tullab wal muallimin, wa syukran aidan li idha'atil Didik TV, wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Tariq ila Najah SPM 2021. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum sihatan wa afiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-yawm sanata'allamul madda hifdzul Quran. Hari ini kita nak mempelajari subjek hifdzul Quran. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufyan Azman. Tapi macam biasa murid-murid, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Baik murid-murid, dah bersedia dengan Al-Quran? Hari ini kita nak belajar hifdzul Quran. Baik, tapi sebelum itu, jom kita berkenalan dengan guru kita terlebih dahulu. Kita saksikan profil guru kita. Marhaba, kita bersama dengan Ustazah Najwa daripada Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Rawang. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, Ustazah sihat Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama dengan kita di Didik TV. Hari ini Ustazah, bila duduk sebelah orang yang hafal Quran ni, rasa sejuk tak? Murid-murid rasa sejuk tak? Sejuk, saya pun rasa sejuk lah Ustazah. Baik, hari ini subjek kita berkaitan dengan hifdzul Quran. Hifdzul Quran ni kalau dalam terjemahan bahasa Melayunya, hafal Al-Quran lah. Betul Ustazah? Betul tu Dai Aiman. Okey, baik. Sebelum saya nak tanya Ustazah apa yang menarik pada hari ini, apa kata kita buat SOP dulu Ustazah? Baik, kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Dipersilakan Ustazah. Okey. Baik. Okey. Dan mungkin Ustazah boleh cerita sikit Ustazah, hari ini apa perkongsian yang menarik Ustazah nak kongsi dengan kita semua dan murid-murid kita di rumah sana Ustazah. Silakan. Okey, baiklah. Untuk pertamanya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama diberi Ustazah Najwa binti Musa, merupakan seorang guru tahfiz model ulul albab di SBP Integrasi Rawang. Alhamdulillah, pada hari ini anak-anak pelajar akan mempelajari satu surah yang mana sebenarnya kita selalu membaca surah itu tapi rupanya ada kisah di sebalik surah tersebut. Wow. Dan di samping itu Ustazah akan mengajar anak-anak pelajar yang akan menduduki SPM untuk menjawab soalan lisan SPM pada peperiksaan SPM yang akan datang. Oi, saya dah tak sabar ni nak dengar cerita tentang kisah tersebut. Surah apa tu Ustazah? Surah, kita rahsiakan dulu dah yang mana? Rahsia dulu. Ustazah ni suspend dah Ustazah. Saya apa ni kan? Okey, tapi tak apa. Ustazah, kita nak dengar juga apa pandangan pelajar tentang topik kita pada hari ini. Boleh Ustazah? Baik, boleh. Okey, jom Silakan. kita saksikan pandangan murid-murid kita. Didik TV KPM. Antara intipati surah Yasin adalah tanda-tanda kekuasaan Allah seperti pertukaran antara siang dan malam, penciptaan manusia yang berpasang-pasangan. Seterusnya terdapat juga kisah tentang penduduk Antokia yang di mana Allah telah mengazab mereka kerana mereka tidak menerima ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka. Seterusnya terdapat juga peringatan kepada orang yang beriman supaya sentiasa melakukan amal soleh agar mendapat ganjaran di syurga kelak. Antara tarikan-tarikan yang menyebabkan saya tertarik untuk belajar berkaitan dengan surah Yasin ini adalah kerana terdapat banyak pengajaran-pengajaran yang dapat saya perolehi dan juga tanda-tanda kekuasaan Allah SWT yang dapat menjadikan saya lebih tawaduk dan juga menjadikan saya sebagai seorang hamba Allah yang bertakwa di sisinya, insya-Allah.
Jadi saya akan berkongsi beberapa keistimewaan surah Yasin ini. Yang pertama, barang siapa yang membaca surah Yasin, Allah akan menuliskan pahalanya seperti membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Yang kedua, barang siapa yang membaca surah Yasin dengan niat hanya kepada Allah, Allah akan mengampunkan setiap dosa yang terdahulu. Yang terakhir, setiap sesuatu mempunyai hati dan hati bagi Al-Quran ialah surah Yasin. Didik TV KPM. Oh, baru saya tahu Ustazah. Rupanya surah Yasin. Yelah, daripada kecil kita baca surah Yasin. Sampai orang kata dah terhafal dah. Ya, Kalau baca betul. surah Yasin tu kalau tak tengok Quran pun dah boleh hafal dah kan. Tapi Ustazah, rupanya dalam surah Yasin tu ada kisah yang hebat. Betul tu, nanti Aiman. Ustazah jangan lupa kongsikan tau. Baik. InsyaAllah. Okey, baik Ustazah. Sebelum kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini, apa kata kita berehat seketika, boleh Ustazah? Baik. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Boleh ambil surah Yasin. Dan selepas ini Ustazah akan ceritakan satu kisah yang cukup menarik kepada murid-murid sekalian. Kita berehat seketika. Ibu Kumana, Tariq Ilan Najah SPM Ishrin, Wahid wa Ishrin. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita kenalah sentiasa memakai cecair pembasmi kuman ni. Maklumlah kita ni kan pegang macam-macam. Pegang itu, pegang ini. Ni pegang telefon ni tak tahu letak kat mana-mana kan. Sebab apa? Kita nak menghindarkan daripada penularan wabak COVID-19. Baik. Hari ini kita nak mempelajari subjek Hifzul Quran, iaitu berkaitan dengan kisah penduduk kota Antioquia. Betul Ustazah? Betul tu, Tapi Dani. sebelum tu Ustazah, kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Hayya, tafadhal. Jemput masuk. Hayya bina. Hai, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat-sihat. Semua Khair. murid-murid kita ni duduk kat mana ni? Duduk kat rumah ke? Mestilah duduk kat rumah. Boleh tanya lagi Ustazah ya. Okey, baik. Kita nak berkenalan dengan murid-murid terlebih dahulu. Yang pertama kita nak berkenalan dengan Ain Sofia. Kaifa haluki? Mungkin araf nafsaki. Tafadhal. Okay. Ain Sofia? Ada? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ain Sofia binti Azham. Cita-cita saya ingin menjadi doktor. Jadi doktor Ustaz InsyaAllah Dr. Ya Hafizah. Doktor hafal Hafizah, Quran. ya. Fuyo. Okey, dan seterusnya kita ada Aufa Kasdina. Tafadhali, araf nafsaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aufa Kasdina binti Adaha. Okey, mungkin irfa sautik. Okey, boleh kuatkan suara sikit? Nama saya Aufa Kasdina binti Zara Adaha. Cita-cita saya ingin menjadi seorang dermatologis. Saya nak sebut pun tak reti Ustazah. Hebat Okey, cita-cita. terbaik. Hafiz Quran dan juga dapat mengejar cita-cita anda. Dan seterusnya kita ada Muhammad Muaz. Dipersilakan Muaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muaz bin Muhammad Zaki dan cita-cita saya ingin menjadi seorang accountant. Jadi accountant Ustazah Baik, seterusnya kita ada Nurhana Mardiah. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhanah Mardiah binti Abdul Malik. Cita-cita Cita-cita saya jadi ingin apa? menjadi seorang neurosurgeon. Yang tu pun susah juga nak sebut tu Betul. Ustazah. Hebat rupanya. Hebat semua geng-geng sains ni Ustazah Ya, ya. betul. Dan sebab sains kan dia related dengan Quran. Jadi maknanya bila kita hafal Quran kita boleh mengesahkan Ya, betul. apa Menjadi yang dalil. menjadi dalil kepada kita punya kajian, betul Ustazah? Betul. Dan kita ada juga Muhammad Zahirul Haq. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zairul Haq Al-Hilal bin Muhammad Rizal. Cita-cita saya ingin menjadi engineer. Terima kasih. Okey, baik. Siapa lagi Ustazah? Kita tak introduce Wan Muhammad Nazmin dah ke? Okey, silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Nazmin bin Wan Abdullah dari Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Rawang. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang guru.
Oh, seorang guru. Guru, Okey, baik. Semua cita-cita hebat-hebat belaka Ustazah. Baik. Murid-murid kita ni dah hafal berapa juzuk ni? Zahirul dah berapa juzuk dah? Alhamdulillah dah khatam. Masya Allah dah khatam. Kita nak tanya Ain Sofia dah berapa juzuk? Alhamdulillah dah khatam. Dah khatam, ya Allah. Malunya saya duduk depan dia rasa macam nak lari je Ustazah. Baik, nanti kalau masuk syurga tu jangan lupa bawa saya tau. Saya host anda tau. Bawa sekali masuk ke dalam syurga. Yalah Ustazah kan. Ustazah boleh cerita sikit tak kelebihan anak-anak murid kita ni yang hafal Quran ni? Mesti ada kelebihan Ustazah. Ya, betul. Sedikit Ustazah sebagai intro. Boleh? Sedikit sebanyak. Okey, sikit Ustazah. Silakan. Sepanjang saya menjadi guru temua di SBP Integrasi Rawang, sebenarnya saya kagum dengan kehebatan mereka kerana Quran dan akademik itu seiring. Macam zaman saya dulu menghafal akademik itu masa di zaman sekolah menengah. Kena masuk Darul Quran dulu baru tumpu Quran. Tapi yang ini mereka diberi peluang daripada tingkatan 1 lagi untuk belajar Al-Quran pada waktu pagi, seterusnya menyambung kepada pengajian akademik. Dan mereka kena skor, dan alhamdulillah setakat ini mereka berjaya khatam sebelum mereka mengakhiri tingkatan 5 lagi. Masya Allah. Dapat hafaz Quran, dapat SPM juga Ustazah. Ya, betul. Okey, baik. Dan saya nak ucapkan tahniah kepada murid-murid kita yang telah berjaya mengkhatamkan Al-Quran. Baik Ustazah, kita nak mulakan kelas kita pada hari ini. Saya ternanti-nantikan tentang kisah apa kita sebut ni Ustazah? Antokiah. Ya, betul. Okey, dipersilakan Ustazah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Pada para pelajar yang Ustazah kasihi, nampak kenapa ya Ustazah letakkan gambar ini di slide? Love ni untuk siapa sebenarnya Ustazah? Itulah. Love ni selalu kita menunjuk kepada nak menunjukkan rasa apa tu Aiman? Rasa Agak-agak. cinta, rasa sayang. Benda-benda yang positif, betul ya? Tapi Ustazah ingin respon kepada mungkin seorang daripada pelajar putera dan seorang daripada pelajar puteri mungkin. Okey, silakan. Untuk memberi respon. Silakan angkat tangan. Saya Ustazah. Siapa yang nak jawab? Ana yang Ustazah. Silakan. Zahirul Haq. Okey, silakan. Ya Ustazah. Apa yang saya nampak satu bentuk hati berlian yang berwarna merah. Kemungkinan Ustazah ingin mengatakan tentang hati seorang penghafal Al-Quran. Allahu Akbar. Masya-Allah. Betul. Dudap jantung saya. Dudap. Okey, dan kita nak juga respon daripada seorang pelajar perempuan Ustazah. Ya, betul. Okey, siapa tu? Silakan angkat tangan. Saya Ustazah. Saya Ustazah. Okey, tafadhali. Saya nampak satu hati yang suci. Okay. Boleh ulang Sofia? Okey, sekali lagi. Saya nampak satu hati yang suci. Oh, okey. Satu hati yang suci Ustazah. Walaupun begitu ya, dari Aiman mereka sudah bersedia sebenarnya. Memang suci. Semua adalah sifat-sifat yang kita rasa membawa ke arah positif. Dan ada kaitan. Ini dia. Kaitannya hati tadi dengan tajuk kita pada hari ini. Izinkan saya membaca sepotong hadis ya Aiman. Silakan Ustazah. Daripada Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna likulli syai'in qalban wa inna qalbal Quran Yasin. Man qara'aha faka'annama qara'al Quran 10 marrat." Masya-Allah. Maksudnya apa Aiman? Setiap sesuatu itu mempunyai hati. Dan apakah hati Al-Quran itu? Ini dia surah Yasin yang akan kita belajar pada hari ini. Dan barang siapa yang membaca surah Yasin seumpama membaca 10 kali Al-Quran. Subhanallah, betapa besarnya ya sifat Allah yang maha pemurah kepada hamba-hambanya. Tinggal lagi kita ni manusia tepuk dada tanyalah iman ya nak buat ke tidak. Ya. Okey. Tepuk dada tanya iman. Biasa tepuk dada tanya selera. Itulah kita tukar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan hati kita pun berlian seperti itu. Betul Ustazah? InsyaAllah. Okey, boleh kita mulakan Ustazah? Ya, baiklah. Okey, ini dia tajuk pelajaran kita pada hari ini iaitu kisah penduduk Antokiah, kota Antokiah yang akan Ustazah terangkan sebentar lagi, iaitu menerusi surah Yasin ayat 13 hingga 27 muka surat 441. Jadi anak-anak pelajar di rumah boleh juga bersedia dengan muka surat 441 surah Yasin. Okey, setiap pembelajaran ya kita ada objektif ya. Okey, apakah objektif yang pertama?
Okey, Ustazah minta respon daripada seorang murid. Anak-anak Ustazah mungkin boleh menjawab. Okey, apakah silakan. objektif? Ya. Saya Ustazah. Boleh angkat tangan? Siapa ya yang boleh menjawab objektif pelajaran kita pada hari ini? Okey. Saya Hana? Ustazah. Silakan Hana. Saya Hana. Okey, Hana, silakan. Okey. Antara objektif kita hari ini adalah untuk menghafal dan memperdengarkan bacaan surah Yasin muka surat 441 ni. Tepat Aiman. Mereka tahu dah. Kesediaan mereka untuk belajar ya. Okey, tahniah Ustazah ucapkan. Okey, kita tengok objektif yang kedua. Apa dia agak-agaknya? Tengok ada storytelling time. Apa benda tu? Boleh seorang berikan respon pada Ustazah? Okey, cepat. Angkat tangan. Saya jawab. Cepat. Saya dah. Okey, silakan Muaz. Jadi objektif kita yang kedua untuk hari ini adalah memahami ayat Al-Quran daripada muka surat 441 tadi. Ya, betul. Terima kasih kepada respon yang diberikan ya. Seperti apa yang para pelajar SPM nampak ya pada slide, ini adalah beberapa proses anak-anak tahfiz model ulul albab lalui di sekolah ya. Yang pertama proses talaqi. Waktu bila nak dengar talaqi ni? Waktu tahdir, yang mana anak-anak pelajar akan tes bacaan mereka kepada guru. Kerana pada malam sebelum kelas esok harinya, mereka akan menulis tahriri dan mereka akan menghafal, mencari modal. Kita panggil istilah mencari modal. Jadi pada esoknya mereka akan memperdengarkan bacaan dan guru akan memperbetulkan bacaan dari segi gunahnya, harokatnya dan sifat-sifat hurufnya. Mana yang perlulah. Okey, seterusnya anak-anak akan melalui proses hafaz. Ya, anak-anak akan terus menghafaz daripada teguran ustaz tadi akan diperbetulkan sebelum menghantar tasmik. Kepada murid-murid yang kita rasa sukar untuk menghafal, waktu inilah guru-guru akan memberi bimbingan ya kepada anak-anak pelajar supaya mungkin membahagikan satu muka surat itu kepada dua bahagian supaya murid-murid itu dapat fokus ya, dan kita tak akan tinggalkan murid-murid yang agak sukar untuk menghafaz supaya akhirnya objektif tercapai. Okey, seterusnya ya Aiman. Kita terus kepada proses tasmik. Lepas hafal tasmik. Tasmik. Dah selesai proses barulah hantar tasmik. Barulah boleh direkodkan. Tak bolehlah hantar tasmik tu baca dengan tajwid yang tunggang langgang. Jadi mereka akan hantar tasmik sekiranya mereka betul-betul yakin untuk membaca di hadapan guru. Tu dia proses tasmik. Tapi Aiman, anak-anak pelajar di hadapan kita ni dah khatam dah Aiman. Allahu Akbar. Jadi tak payahlah dengar mereka tasmik. Tapi apa kata kita uji mereka dengan soalan-soalan yang berbentuk format peperiksaan. Ini baru betul Ustazah. Ya, ini baru sesuai dengan mereka. Baru sesuai dengan mereka Ustazah kan. Okey, anak-anak pelajar sudah bersedia? Hal antum musta'idun? Dah bersedia belum? Kalau bersedia, yes. Dah. Semangat ni. Ya, sudah. Alhamdulillah. Mereka dah bersedia Ustazah. Bagi soalan yang kau-kau sikit Ustazah. Itulah. Okey, kita tengok ni antara contoh soalan kertas 1 aras rendah. Sebelum kita memberi soalan kepada anak-anak pelajar Ustazah yang pintar-pintar ni, baiklah, Ustazah terang sedikit sebanyak ya kriteria soalan kertas 1. Ia terdiri daripada 3 aras. Yang 3 aras. Ya, betul tak Aiman? Aras rendah, aras sederhana dan aras tinggi. Aras rendah ini selalunya daripada soalan pertama hingga soalan yang ketiga. Dan ia akan terdiri daripada awal juzuk dan awal surah. Okey. Jadi sebenarnya murid-murid ni dah tahu dah soalan yang akan masuk periksa Aiman. Ya ke? Diorang boleh target dah. Sebab apa Aiman? Silibus SPM adalah daripada juzuk 19 sehingga 29. Berapa agak-agaknya total juzuk untuk silibus SPM? Ada 11 Aiman. 11 juzuk. Maknanya 11 muka surat yang mereka boleh fokus. Sikit je Aiman, betul tak? Sebab dia tanya pada awal tu Ustazah. Ya. 11 muka surat ya. Jadi anak-anak boleh bersedia dari sudut kita untuk skor aras rendah. Okey. Yang kedua, awal surah. Surah ada 52. Jadi daripada sekarang anak-anak pelajar boleh buat timetable, boleh plan
untuk target supaya dapat skor aras rendah. Okey. Ini ke markah bonus lah Ustazah Ya, kan? betul. Sebab biasanya awal surah ni orang tak lupa Ustazah. Ya, betul. Dan biasanya tengah-tengah tu lah tiba-tiba terlelap sikit. Betul. Dan soalannya sebenarnya 6 markah Aiman. Cuba darabkan soalan satu ada anaknya alif ba, jika ditotalkan 6 darab dengan 6 36 pada soalan lisan saja. Belum campur fikul ayat. Okey. 2 markah darab dengan 6 12, bila ditotalkan 48 markah dalam tangan dah Aiman. Yang tu orang kata nak lulus tu memang senang-senang sangat Ustazah ya. Sepatutnya pelajaran hifzul Quran ni tak ada siapa boleh gagal Aiman. Baik Ustazah. Insya-Allah. Okey. Kita tengok ya soalan kertas 1 aras rendah. Okey, ini kita tengok kata tugas. Kata tugas kita kena alert dengan kata tugas. Dia nak apa Betul. Kerana apa Aiman? Kita terikat dengan masa. 30 minit saja untuk menjawab keseluruhan 6 soalan tu termasuk fikul ayat Aiman. Jadi average untuk satu soalan ialah 2 minit setengah sahaja. Sekejap ya, kena Ustazah. pantas. Tapi tak apa, kita tengok dulu bagaimana bentuk soalan ini ya. Okey, kata tugas yang pertama, a'id. A'id bermaksud ulang. Jika pentaksim minta calon ulang maknanya calon perlu ulang. Okey. Sebelum tu Ustazah nak test dulu siapa yang nak jawab soalan ni. Okey, cepat. Jom. Ni soalan aras rendah ni. Aras rendah Silakan ni. Aufa. Siapa? Aufa Okey Aufa. Dengarkan soalannya. A'id hadhil ayah ثم أكملها بالآية التي بعدها قال الله تعالى في سورة ياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. تفضل أوفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. Sadaqallahul azim. Masya-Allah. Kenapa saya berhentikan di situ Aiman? Saya tak bagi dia lanjutkan. Kerana aras rendah ni terdiri daripada 5 baris saja Aiman. 5 baris saja. Jadi tu sebab 2 minit setengah je. Untuk skor mudah sangat Aiman. Yelah Ustazah, aras rendah ni kita macam markah bonus lah. Ya. Sebab tadi saya tengok abang kameraman pun terkumat komik tadi. Banyak abang kameraman pun hafal juga. Boleh ambil SPM dah lepas ni insya-Allah. Kan? Okey, baik. Seterusnya Ustazah. Okey, seterusnya untuk markah ni 6 markah. Tapi apa jadi jika para pelajar macam tak ingat atau terlupa? Jangan risau kerana 5 kali kesalahan baru boleh potong 1 Aiman. Baik. Jadi itu yang saya katakan tadi. Murid-murid tak boleh tak lulus. Mesti cemerlang. Okey baik Ustazah, sebelum kita nak pergi kepada ni kira aras yang kedua. Rendah. Aras rendah Alamak, aras rendah lah. Baik, kita berehat seketika. Baik, Ibu Kumar ana Tariq ila Najah SPM Ishrin Wahid wa Ishrin. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Khalidu bil Qur'ani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna kalamu rabbina hidayatuna ata'u jibrilu ala rasulina. Jadikan Al-Quran sebagai imam kita, panduan dalam kehidupan kita. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Indana P Studio, ma'ana Mu'allimah Mumtazah wahia Ustazah Najwa binti Musa. Okey Ustazah bila saya dengar murid-murid kita ni menghafal Quran 30 juzuk, saya terbayangkan ya Allah,
sejuk mak ayahnya, ya. Orang kata lesen untuk ke syurga tu dah ada dah Ustazah, ya. Betul. Mudah-mudahan inilah hadiah bagi orang yang menghafalkan Al-Quran. Okey baik Ustazah, kita nak terus lagi. Tadi kita pergi pada aras rendah. Jadi masih rendah lagi Ustazah. Ya, kategori yang kedua. Okey, kategori yang kedua. Silakan. Okey, seterusnya anak-anak pelajar aras rendah kategori yang kedua. Dah macam soalan kuis pula, ya. Betul Ustazah. Okey, kategori yang kedua ialah awal surah. Seperti Ustazah katakan tadi, dari juzuk 19 hingga 29, anak-anak akan prepare 52 surah. 52 surah. Jadi anak-anak boleh bersedia. Selalu Ustazah akan pesan, sebab Ustazah akan dengar, Ustazah banyaknya. Banyaknya nak prepare Ustazah, nak belajar akademik lagi. Jangan risau, ya. Ustazah selalu pesankan, kalau kata tak mampu 15 baris, 15 baris tu satu muka, ya Aiman. Jadi kita cakap pada anak-anak murid, jangan risau. Awak paling tak boleh sangat pun prepare 10 baris, insya-Allah masih boleh dapat menjawab soalan. Okey. Kita teruskan pada kategori yang kedua dengan kata tugas jenis yang kedua, iaitu sil. Tadi a'id ulang, sekarang sil sambung. Sil hadhil ayah. Okey, siapa yang nak jawab soalan ini? Ini susah sikit Ustazah. Susah sikit. Okey, silakan. Okey, Zahirul Haq. Okey, Zahirul. Okey, sil hadhil ayah. Qala Allah Ta'ala fi surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Sil haq. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Sadaqallahul Azim. Syukran Haq. Okey, kita tengok betul tak? Kalau tak betul kita piat telinga dia Ustazah. Ya, betul. Surah Yasin ni. Betul tak 5 baris? Okey, 1, 2, 3, 4, 5 markah diambil bagi setiap baris 1 markah. Berapa markah kita bagi dia Ustazah? Memang full 6 mark, markah, full mark. Okey, tahniah Mirul Okey. Okey, kita teruskan kepada soalan aras sederhana. Bagaimanakah kriteria soalan aras sederhana? Selalunya soalan ini akan dipilih daripada awal makra' yang tanda bunga ni. Awal makra'. Ya, satu juzuk ada 8 makra'. 8 didarab dengan 11 juzuk, bermakna anak-anak kena prepare 88 makra'. 88 makra'. Ya, seperti mana Ustazah katakan tadi, boleh prepare 10 baris. Tak perlu habis muka surat baru, ya. Jadi anak-anak sebenarnya ada ruang untuk mendapatkan markah di bahagian aras sederhana. Kata awal makra' ni dia macam cerita barulah Ustazah bahagian baru. Okey, baik Ustazah. Okey, kita cuba soalan aras sederhana. Siapa agaknya yang nak jawab soalan sederhana ni? Okey. Silakan saya Ustazah. Cepat. Saya. Okey, Hana. Akmil hadhil ayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu lakum aduwwum mubin. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. Sadaqallahul ولو Azim. نشاء Okey. Kenapa Ustazah tak bagi sambung lagi? Kenapa tak bagi sambung, Ustazah? Cukup dah markah tu. Nak banyak mana lagi nak markah banyak mana kan? lagi, kan? Mereka dah yakin tu ya. Yakin, Ustazah. Iman nak sambung lagi. Kadang Khalid membaca Al-Quran ni sebenarnya. Allahu Akbar. Ya. Okey. Kategori aras sederhana dia banyak sikit lah. Okey. Dan markahnya pun tinggi sedikit. Okey, baris yang murid kena jawab adalah sebanyak 6 baris. Bila dikira-kira, okey, setengah campur setengah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris yang mereka kena jawab. Kerana satu baris mewakili satu markah, iaitu 6 baris, 6 markah ditambah dengan satu soalan tajwid. Jadi jumlah adalah 7 markah. Tapi Zazah, biasanya kadang-kadang ada setengah murid lah Zazah, bukan sekolah ni. Sekolah ni okey. Dia hafal-hafal dah, tapi tajwid lagi sikit lah Zazah. Macam mana Zazah? Kita nak potong markah ke apa? Kita ada orang kata baik hati sikit ya. Guru Quran ni dia lembut hati. Lah, budi bicara. Kita nampak kesungguhan dia nak menjawab tu kan. Kadang-kadang ada yang hafal tapi kadang-kadang tajwidnya tunggang langgang. Tapi kita tengok adakah kesalahan yang jali ataupun khafi. Kita boleh ambil kalau jali ni kesalahan yang besar lah Zazah. Nak jadi imam pun tak lepas ni. Kan. Okey. Seterusnya Zazah. Seterusnya, okey. Ni masih pada aras yang sederhana lah. Selesai aras sederhana. Selesai? Selesai. Dia tinggi Zazah. Yang ni aras tinggi, kita tahu dah lagi panjang Aiman. Panjang ya. Okey. Aras tinggi ni selalunya diambil daripada awal muka surat. Okey. Jadi sebenarnya satu juzuk tu ada 20 muka surat. Didarab dengan 11 berapa ratus tu Aiman ya. Kesian anak-anak ni. Berapa ratus tu? Itu sebab aras tinggi. Ya, jadi tak apa, kita tolak dengan awal juzuk dan awal surah tu kadang-kadang ada di awal muka surat tu terdiri daripada awal surah. Jadi kita tolak-tolak mungkin bawah daripada 200. Ya, jadi anak-anak jangan risau, boleh kalau kita buat plan, insya-Allah kita boleh tahu dah apa yang kita boleh target dan sebenarnya kita boleh target berapa markah yang kita boleh dapat. Betul? Sebenarnya. Okey. Kita cuba soalan aras tinggi ya anak-anak. Boleh? Siapa confident ni? Kita nak tengok yang confident. Siapa nampaknya? Okey, cepat. Saya Ustazah. Cepat. Siapa nak cuba? Ini berani tu? ni. Wan Muhammad Nazmi ni dia berani. Silakan. Berani ya cabaran Ustazah? Okey. Kalau salah ni Ustazah akan cari di sekolah nanti. Siaplah. Okey, kita teruskan kepada soalan. Sil hadhil ayah bil ayati allati ba'daha. Qala Allah Ta'ala fi surah Yasin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Tafaddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. Sadaqallahul Azim. Masya-Allah. Ni biasa jadi imam ke dekat sekolah? Wan Muhammad Nazmin. Biasa jadi imam kat sekolah? Memang imam pun di sekolah memang sebenarnya. Imam pun. Ya, petang-petang tu memang dia baca.
Allah Dia baca di masjid sekolah kami. Seronoknya lah kalau jadi makmum tu saya. Ya Allah, Siapalah makmumnya kan? Okey, silakan Ustazah. Okey, kita semak jawapan Nazmin tadi sampai Wahia Romin. Dan tiada kesalahan tajwid. Ustazah Allahu memang Akbar. akan bagi 8 markah, Aiman. Penuh? Penuh. Okey, tahniah Tiada Nazmin. kompromi. Okey. Seperti mana Ustazah katakan tadi, perbezaan aras tinggi, jadi barisnya banyak sedikit, iaitu sebanyak 7 baris. 1, 2, 3, Allah. Silap pula ya. Okey, 7 baris, mana dicampur dengan markah tajwid adalah 8 markah. Okey. Okey. Itu antara soalan lisan kertas 1, tapi di satu bahagian. Ya. Okey, kita terus kepada kertas 2 dahulu, Aiman. Baik Ustazah. Okey. Kertas yang kedua. Kertas yang kedua, ni dia. Ini tahriri. Tahriri ni maksud apa Ustazah? Menulis. Menulis. Tadi Okey. mereka baca. Sekarang mereka menulis. Tadi dah full mark dah. Tadi dah full mark dah. Tu saya kata. Mudah je nak dapat full mark kan. Jadi kertas 2 tahriri ini masanya 30 minit juga, Aiman. Okey, cantik. Kalau tadi lisan mereka terjemahkan ke dalam bentuk penulisan. Okey, jangan risau kerana soalannya mudah-mudah je. Satu kalimah satu markah. Satu kalimah satu markah. Bukan satu baris. Okey, kita tengok antara soalan-soalan yang pernah keluar ya sebelum ni, antaranya adalah uktub asma iswar, iaitu menulis nama-nama surah. Okey, kadang-kadang murid ni dia laju menghafal. Bila kita tanya nama surah, kebil-kebil Aiman. Confused. Itu yang kami di sekolah ada. Menyanyi waktu pagi nama-nama surah. Nama surah nama menyanyi surah. juga. Aiman boleh nyanyikan sedikit, Aiman? Macam Ingat tak? mana tu Ustazah Yang Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Ya, betul, Aiman. An-Nisaul Maidah. Ya. Cukup sampai situ. Nampak macam Betul. kanak-kanak, tapi Betul. sebenarnya murid-murid dah prepare secara tak langsung. Iyalah Ustazah. Kan? Cukup bermanfaat. Ya. Jadi kita nak kena tengok ayat ini dan kenal pasti ayat ini daripada surah mana. Betul Ustazah? Betul. Okey. Okey. Kita tengok ya. Ayat-ayatnya hampir sama, Aiman. Betul lah, Permulaan Zah. ayat tosin mim, tosin mim. Ayat Tapi, kedua pun sama. Surah yang berbeza. Ya, betul tu, Baik Aiman. Ustazah, kita tanya selepas ini boleh Ustazah? Baik. Kita bagi can murid-murid kita identify dulu. Ini surah pada mana? Selepas ini kita akan jawab. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tariq ila Najah, SPM Ishrin, Wahid wa Ishrin. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Itu makna Tariq ila Najah SPM Ishrin Wahid wa Ishrin. Saya ni Ustazah, ialah waktu besar-besar ini tak adalah ingat nak menghafal Quran. Tapi bila orang kata dah besar-besar ni, orang kata dah tua-tua ni kan. Boleh ke hafal lagi Ustazah? Dan apa waktu yang sesuai untuk menghafal ni Ustazah? InsyaAllah Ustazah sarankan waktu pagi. Kerana waktu pagi kita fresh, Aiman. Kita tak ada apa nak fikir lagi. Permulaan hari lah katakan. Betul. Jadi lepas sembahyang subuh tu, kalau boleh bangun sebelum sembahyang subuh. Sebelum sembahyang subuh? Sebelum sembahyang subuh. Pukul 4, pukul 5 macam tu. InsyaAllah sebenarnya berapa persen mudah masuk apabila kita menghafal Al-Quran. Orang kata paling tidak surah pilihan tu bolehlah kita hafal sikit kan Ustazah kan? Betul. Okey, saya nak cuba mulalah Ustazah boleh. Okey, alhamdulillah. Baik Ustazah, sekarang ni kita nak pergi kepada kertas 2. Ya. Dan kita nak cuba jawab soalan untuk kertas 2. Kita nak tengok apakah jawapan untuk ayat-ayat yang Ustazah berikan. Dipersilakan Ustazah. Baik. Okey, anak-anak pelajar sekalian, tadi anda telah lihat ya soalan di hadapan anda. Okey, siapa yang nak jawab? Soalan 1 dan 2 dahulu. Okey, cepat. Saya. Siapakah orangnya? Saya dah. Okey, Muaz. Soalan 1 surah apa, Muaz? Soalan 1 surah Asy-Syu'ara. Syu'ara. Kita simpan dulu jawapan yang mana? Okey, kita simpan. Syu'ara yang pertama. Yang kedua? Yang kedua tu saya rasa surah Al-Qasas. Al-Qasas. Anda yakin dengan jawapan anda? Yakin. Asy-Syu'ara dengan surah Al-Qasas Ustazah. Al-Qasas. Okey. Baik. Soalan 3 dan 4. Tengok muka dah confident lah. Okey, siapa nak cuba? 3 dan 4 silang kat tangan saya. Saya ada cuba. Okey, Hana. Okey, Hana. Okey, soalan ketiga. Saya rasa surah An-Namlu. Namlu. An-Namlu. Okey. Soal Rabi'ah. Yang Rabi' surah Luqman. Luqman. Jom kita tengok jawapan. Kita tengok Ustazah. Okey.
Tadi yang pertama dia kata Syu'ara, kedua Qasas, An-Naml, Luqman. Perfect. 4 markah free dapat dalam tangan Aiman. Tapi confuse Ustazah. Sebab Tosin Mim, Tosin, Alif Lam Mim. Ustazah Tu sebabnya anak-anak pelajar jangan confident. Kadang-kadang dia tengok Tosin Mim. Alah Syu'ara. Padahal tengok ayat nombor 2 sama. Allah. Itu sebab kena teliti ya. Nampak Okey, tahniah mudah. Muaz dengan juga Hana. Okey, seterusnya Ustazah. Seterusnya Ratib Raqam al-ayah. Tadi Alamak. letak nama. Sekarang susun pula Aiman. Yang ni susah Ustazah. Yang ni susah, yang ni. Tapi masih di awal surah. Jadi kita akan sentuh. Okey. Okey, kita cuba ya. Siapa yang nak jawab soalan ni dari surah Rum ya anak-anak? Silakan. Siapa nak cuba pula? Saya Ustazah. Okey, Zahirul Haq. Okay. Untuk yang pertama tu ayat kelima. Ayatnya? Ayat yang kelima. Kelima. Kita simpan jawapan dulu Aiman. Alright. Okey, yang kedua? Yang kedua ayat keenam. Keenam. Ayat keenam. Okey. 5, 6. Okey. Seterusnya soalan baris yang ketiga. Siapa yang nak jawab? Baris yang ketiga. Siapa nak cuba pula? Siapa nak cuba pula? Okey, saya. Cepat. Siapa nak cuba ni? Soalan ketiga dan soalan keempat. Saya dah cuba Ustazah. Okey, apa? Untuk baris yang ketiga tu saya rasa ayat yang ketiga. Untuk yang terakhir ayat yang keempat. Okey. Kita tengok Ustazah betul ke tidak? Betul lah memang Aiman. betul lah Ustazah. Masa aras rendah ni memang Masa dalam aras mainan rendah. mereka je ni. Okey, tak apa Ustazah. Kita bagi yang mencabar sikit saat lepas ni. Ya. Ada lagi susah Ustazah? Ada satu lagi. Okey, cantik. Kita tengok ya. Imla'il faraghat. Isi tempat kosong. Agak mudah ya. Tengok macam kalimah je nak kena isi. Betul. Tapi anak-anak pelajar kena ingat tiada pilihan jawapan. Ya. Jadi anak-anak pelajar kena isikan tengok mana kalimah yang sesuai. Ya? Okey, silakan. Okey. Untuk soal tempat kosong yang pertama. Siapa yang boleh jawab? Amman khalaqa Zahirul Haq. Zahirul Haq. Okey, Haq. Amman khalaqas samawati. As-samawati. As-samawat. Okey. Jawapan yang pertama as-samawat. Okey, tempat kosong yang kedua. Siapa? Saya lah. Okey, Muaz. Tempat kosong yang kedua tu Aman khalaqas samawati wal ardi. Okey, nampak tak? Fa'ambatna. Fa'ambatna. Okey. Terima kasih Muaz. Yang ketiga? Saya satu lagi lah. Okey, silakan. Sila. Muaz juga. Okey, silakan. Fa'ambatna bihi hadaiqa dzata bahjah. Bahjatin. Cantik. Bahjah. Okey. Dan yang terakhir? Ana Ustazah. Okey, silakan. Okey. Tafadhalin. Ailahum ma'allah. Ailahum ma'allah. Kita tengok jawapannya. Betul ke tidak? Alhamdulillah. Yes. Betul Jawapannya ke semuanya? Ustazah. Ya. Kita masih ternanti-nanti lagi cerita daripada Ustazah ni. Ya, betul tu. Boleh ke Ustazah ceritakan kepada kita tentang kisah Antokiah tu Ustazah? Ya, betul tu. Okey, ini dia. Seterusnya kita kena memahamilah tadi dah tebuk macam apa kan. Okey, kita kena tahu kisahnya. Kalau kita tengok daripada gambar ini, agak-agaknya kita nampak gambarannya kisah bagaimana sikap penduduk kota Antokiah. Baik. Okey, ni dia ya. Okey, secara overall ya Ustazah akan terangkan secara ringkas ya. Di permulaan ayat ini wadrib lahum mathala, Allah memberi perumpamaan ya pada Nabi Muhammad tentang satu penduduk Qaryah yang dinamakan penduduk Antokiah. Ketika mana mereka didatangkan utusan yang lain daripada yang lainnya, penduduk Antokiah ni mereka diutuskan dengan 3 orang Nabi Aiman. Bukan 1 tapi 3. Mula datang 2 orang Nabi, mereka mendustakannya. Allah datangkan lagi yang ketiga. Okey? Seterusnya mereka menghina, mengejek utusan itu sehinggalah ada seorang lelaki yang duduk di pinggir kota Antokiah itu tadi. Ya, kerjanya adalah beribadat kepada Allah dan selalu bersedekah. Ya, dia memang dah mentauhidkan Allah. Maka di situ dia tengok keadaan itu, dia pun membantu para nabi untuk berjumpa dengan kaumnya, mengatakan tolonglah ikut para nabi ini. Mereka tidak menerima upah. Apa
apa salah ikutlah. Tapi tak kala lelaki ini yang bernama Habib Aiman, ya. Habib ini menyatakan keimanannya, Habib ditangkap dan dibunuh. Alamak. Ada yang dikatakan dalam kitab tafsir dia dipijak-pijak hingga terkeluar isi perutnya. Namun begitu Allah mengangkat darjatnya dengan memasukkan Habib ke dalam syurga. Okey, contoh soalan fi ayat. Alright. Okey, anak-anak dah tahu dah cerita, ya. Jadi kita cuba selitkan bagaimanakah anak-anak pelajar boleh menjawab soalan daripada ayat-ayat yang akan Ustazah berikan. Okey. Soalannya hanya satu saja, Aiman. Takallam amma tafham. Dia tak minta pula terjemahan ke apa ke, kalimah mufradat ke apa, tak. Cerita je apa yang faham. Apa yang awak faham tentang ayat inilah. Ya, betul. Okey. Kita bagi satu contoh, Aiman. Boleh, Ustazah? Okey, siapa nak cuba? Okey, Anak-anak cepat. Ustazah? Okey. Siapa nak cuba? Saya Okey. Okey, Nazmin. Okey, kita cuba, ya. Ustazah nak bagi ayat yang keberapa, ya? Okey, ayat 14 hingga 15 bermula dengan idh arsalna ilaihi muthnaini fakadzabuhuma hatta in antum illa takdzibun. Tafaddal ya Nazmin. Silakan Nazmin. Baik, apa yang awak faham? Jadi berdasarkan kefahaman yang saya faham berdasarkan ayat tadi, kita dapat lihat dalam tafsir Allah SWT telah terangkan bahawa tempat itu dikenali sebagai Antioquia. Jadi Allah SWT disebabkan di dalam kota itu berlakunya maksiat, lalu Allah SWT telah mengutuskan ilaihi muthnaini, iaitu sebanyak 2 orang utusan. Tapi fakadzabuhuma, mereka mendustakannya. Lalu Allah SWT menguatkan lagi kedua orang utusan ini dengan menghadirkan seorang lagi utusannya. Jadi ada 3 orang utusan. Lalu ketiga-tiga orang ini, mereka telah menyeru kepada kaum tersebut untuk mentauhidkan Allah SWT dan kembali ke semula di jalan Allah SWT. Itulah kefahaman yang saya faham. Okey. Maknanya kita kena ceritalah daripada ayat tersebut, Ustazah. Cerita apa yang dia faham. Untuk markah itu betul dan tepat, ya Aiman. Jadi kita nak satu jawapan je. Tapi dengan jawapan yang tadi, memang tanpa kompromi, 2 markah akan dapat di situ. Okey. Baik, Ustazah. Mungkin Ustazah boleh bagi satu, orang kata pun nasihat ataupun rumusan berkaitan dengan topik kita pada hari ini, Ustazah. Dipersilakan. Okey. Ustazah nasihatkan kepada anak-anak pelajar, ya, jika melakukan murajaah, Ustazah sarankan ambil Quran yang ada terjemahan di sisi. Ya, sebab apa? Kalau katalah tak nak ambil tafsir lain, boleh mata tu boleh melirik ke tepi je. Tengok apa sebenarnya yang anak-anak hafaz. Sekurang-kurangnya tahu apa yang diceritakan dalam muka surat tersebut. Adakah berkaitan pensyariatan ibadah, hukum hakam, ataupun kisah-kisah umat terdahulu seperti mana kita belajar hari ini, ataupun cerita tentang sifat-sifat Allah, syurga dan neraka. Ya. Okey, terima kasih banyak Ustazah, dan terima kasih kepada murid-murid kita. Masya Allah, teruskan dengan Al-Quran, pegang Al-Quran, dan inilah syafaat kita di akhirat kelak, Ustazah. InsyaAllah. Okey, dan kepada murid-murid sekalian, jangan lupa sentiasa membaca Quran supaya hati kita akan menjadi lebih tenang. Dan saya Aiman Sufian Azman mengundurkan diri. Road to Success SPM 2021. Bye-bye sikit murid-murid. Okey, lambat sikit. Okey. Kita jumpa lagi Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Khadijah binti Ahmad Mazlan dari SBP Rawang ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anak-anak murid Ustazah SPM 2021. Laksanakanlah solat sunat tahajud, solat hajat dan solat duha supaya Allah permudahkan dalam urusan menuntut ilmu dan menjawab soalan SPM. Semoga usaha yang dilaksanakan akan diberkati Allah. If you can see it in your mind, you can hold it in your hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal bin Awang, bapa kepada Muhammad Zairul Haq Al-Hilal, calon SPM 2021 daripada Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Rawang, Sepintar. Zairul, Bapa ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM 2021. Juga saya ucapkan kepada semua pelajar
calon SPM 2021 daripada Sepintar. Semoga Allah memberkati segala ilmu yang telah anda perolehi serta anda pelajari selama 5 tahun di Sepintar. Teruskan berusaha serta berdoa dan bertawakal kepada Allah SWT. Semoga Allah memudahkan urusan anda dalam menghadapi peperiksaan SPM serta memperolehi keputusan yang cemerlang nanti, insya-Allah.